Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana memilih TV3 pada waktu ini. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Seperti biasa dapat saksikan kalau beginilah logonya, logo baru kami. Anda sedang menyaksikan Soal Rakyat. Seperti biasa akan terus berdiskusi dan bawakan isu-isu rakyat khusus untuk anda. Dan hari ini sangat istimewa. Kita akan bincangkan topik yang kita katakan sebagai ada apa dengan Selangor. Apa yang kita nak bincangkan tentang negeri Selangor ini tak lain tak bukan orang yang paling tepat untuk kita bincangkan tentang negeri Selangor. Saya perkenalkan tetamu yang istimewa kita hari ini yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shahri. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Suara je kurang sikit. Kurang sikit. Terima kasih kerana bersama dengan kita walaupun dalam kesibukan minggu-minggu berkempen ini, tapi saya pasti hari ini kita akan bicarakan tentang perkara yang lebih penting beyond the politik ataupun melangkaui aspek politik yang lebih penting untuk rakyat negeri Selangor. Selangor ini bukan apa sebab bukan hanya untuk rakyat Selangor tapi ramai juga rakyat-rakyat negeri lain yang mencari rezeki di negeri ini, tapi itulah sebabnya ramai yang perlu mengetahui apakah agaknya perancangan ekonomi dari segi segala-gala aspek yang akan memberi impak kepada rakyat di luar sana. Jadi hari ini kita bincangkan tentang ada apa dengan Selangor. Jadi untuk pembukaan ini saya rasa ini satu perkara yang telah diketahui ramai. Selangor sememangnya penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Kalau kita dapat catatkan pada tahun lalu 25.5% KDNK negara disumbang oleh negeri Selangor, dan pertumbuhan ekonomi juga agak tinggi, yang tertinggi antara semua negeri 11.9%. Jadi mungkin boleh di permulaan ini Datuk Seri boleh kongsikan tentang strategi kerajaan negeri dalam aspek ekonomi ini, Datuk Seri. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita lihat data 15 tahun ke belakang, kita mengekalkan momentum sebagai penyumbang KDNK terbesar. Ya. Angka yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik itu bukan hanya merujuk kepada tahun lepas. Tetapi kalau kita unjur ke belakang, memang angkanya kita sentiasa di atas. Dan beberapa strategi asas yang kita laksanakan di negeri Selangor demi memastikan ekonomi di negeri Selangor menjadi teras utama kepada ekonomi di Malaysia, sudah pasti kita tekankan kepada aspek kestabilan. Kestabilan daripada segi politik dan juga kestabilan daripada segi sosial. Kestabilan politik inilah yang telah kita pertahankan sekian lama, termasuk di dalam tempoh waktu yang agak bergelora politik Malaysia, dan itu antara langkah-langkah awal yang selalu saya tekankan kepada kepimpinan negeri. Kestabilan daripada segi hubungan dan keharmonian kaum juga sangat penting. Apatah lagi Selangor menjadi tumpuan. Bukan hanya orang Melayu, orang Cina, orang India, tetapi seluruh rakyat daripada pelbagai etnik dan keturunan menjadikan Selangor sebagai rumah mereka untuk mencari rezeki. Masyarakat daripada Sabah sebagai contoh, di kawasan-kawasan tertentu seperti di Serdang dan juga di Seri Muda. Itu antara kawasan yang paling ramai masyarakat daripada Sabah, daripada Sarawak, dan malahan daripada negara serantau, Indonesia, Filipina, dan juga tidak ketinggalan ekspatriat yang bertugas di syarikat-syarikat MNC seperti daripada Jepun maupun daripada Australia dan juga daripada Amerika Syarikat. So, keharmonian dan juga dasar yang terbuka serta mengetengahkan sikap moderat ini penting bagi memastikan Selangor menjadi tuan rumah kepada semua yang aman dan damai. Tiap-tiap tahun sebagai contoh kita menjadi tuan rumah untuk perayaan Bon Odori, untuk komuniti masyarakat Jepun dan bekas-bekas komuniti kita yang bekerja dan belajar di negara Mentari Terbit ini. Dan itu dilaksanakan tahunan dengan penuh aman damai dan dengan penuh harmoni. Jadi kestabilan ini merupakan angka yang penting. Yang kedua, kita juga tekankan tentang dasar-dasar polisi pendekatan kerajaan yang perlu kepada perniagaan. Supaya dasar-dasar ini akan membantu perniagaan untuk bertapak dan mudah untuk datang. Sebagai contoh, kita pernah melaksanakan dasar 100 hari, mempermudahkan dan mempercepatkan proses pemilikan tanah ataupun sewaan tanah bagi sesuatu pelaburan itu bertapak di negeri Selangor. Dan juga di bawah Invest Selangor, sebuah unit yang menjadi unit promosi kepada aktiviti pelaburan di negeri Selangor, melakukan mesyuarat bulanan untuk mengenal pasti apakah isu-isu setempat yang perlu ditangani. Kadang-kadang isu itu sangat spesifik di PBT tertentu. Kadang-kadang ia menyentuh tentang jabatan tertentu seperti Jabatan Alam Sekitar maupun Lembaga Urus Air Selangor. Jadi hal-hal ini diuruskan secara sistematik dan tersusun tiap-tiap bulan
dan dilaporkan dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah Invest Selangor yang mana saya juga adalah pengerusinya. Dan yang ketiga, sudah pasti sumber manusia. Ini sedikit kelebihan yang kita perolehi kerana dengan kerancakan ekonomi yang ada, aktiviti dan juga program pendidikan juga merupakan satu ciri negeri Selangor yang sangat dikenali menjadi pusat tapak latihan-latihan industri yang hebat dan juga universiti-universiti. Kita mempunyai graduan lebih 40,000 tiap-tiap tahun yang boleh mengisi bidang-bidang tersebut, dan kerajaan negeri dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini meneroka inisiatif teknikal dan vokasional. Sebab beberapa bidang sebagai contoh seperti aerospace, seperti rail, seperti life science memerlukan kepakaran ataupun kemahiran ikhtisas yang tertentu. Jadi di situlah kita meneroka potensi-potensi bekerjasama dengan syarikat luar seperti Apple, seperti Siemens untuk mengisi kekosongan dan permintaan industri-industri seperti elektronik yang saya sebut tadi, pembuatan machinery dan transportation seperti aerospace, kereta dan kereta api. Ini semua dilakukan dengan sistematik oleh kerajaan dengan menyedari bahawa kita tidak boleh gagal kerana kegagalan kita akan memberi dampak dan kesan kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Baik, sebelum kita menggali dengan lebih dalam tentang ekonomi tadi, Datuk Sri menekankan aspek yang pertama tentang kestabilan, dan saya lihat ini adalah aspek yang paling penting sementara di Selangor ini kepelbagaiannya memang luar biasa. Dari segi tumpuan yang kata orang dapat dilihat di negeri Selangor ini. Bagaimana sebenarnya Datuk Sri setelah mengambil alih tampuk pemerintahan ini mengekalkan momentum itu yang diwarisi daripada kerajaan-kerajaan terdahulu? Ya, sewaktu berlaku perubahan 2008, saya rasa aspek ini selalu kita bincangkan dalam mesyuarat awal untuk memastikan kita tidak menggadai nasib rakyat negeri Selangor dan Malaysia sebagaimana saya sebut sebelum ini, bahawa dampak sebarang berlaku di negeri Selangor akan terkesan kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Justru apa yang kita tekankan di sini ialah sistem perkhidmatan dan delivery yang berkesan, dan juga selalu mengingatkan kepada penyaut-penyaut awam bahawa mereka kena melaksanakan tugas dan melayani kehendak rakyat dan tuntutan rakyat secara keseluruhan. Di dalam masa yang sama, kita turut melaksanakan program-program yang memastikan rakyat paling tidak dibantu, terutamanya mereka yang daif dan miskin, dengan pelbagai program-program. Sekarang program kita kenali sebagai Iltizam Selangor Penyayang. 2008 dulu kita namakan sebagai merakyatkan ekonomi. Daripada kaedah inilah kita memberikan inisiatif seperti kesihatan, bantuan pendidikan. Ketika pandemik, kita turut melaksanakan beberapa inisiatif-inisiatif tambahan. Justru apa yang perlu saya tekankan, bahawa kepimpinan di negeri Selangor selama ini, kita harus fokus kepada keutamaan-keutamaan yang harus didahulukan, di samping memastikan tidak ada siapa pun yang tersisih. Sama ada kamu tinggal di Bagan Nahoda Omar di Sabak Benam, ataupun di kampung Cemperai di kawasan Sepang dan Dingkil, hatta di kawasan kampung Ulucuh di Hulu Selangor. Ini semua diberikan perhatian dan tidak ketinggalan sudah pasti orang yang tinggal di kawasan urban dan kawasan bandar. Itu pun kita masih lagi berdepan dengan kawasan-kawasan Lembah Subang sebagai contoh, ataupun Desa Mentari, dan di kawasan-kawasan seperti di apartmen kos rendah Laksamana Jaya A kalau di kawasan saya. Ini semua harus diberikan sokongan. Apakah sokongan yang perlu dibuat? Kalau sokongan itu memerlukan bantuan terhadap kemudahan infrastruktur ataupun keadaan isi rumah mereka, bantuan kehidupan mereka, apa yang diisu tentang pendidikan mereka, kita buat tuition rakyat sebagai contoh. Tuition rakyat untuk tangani masalah pendidikan. Kita dengar pada tahun 2019 ada 14,000 pelajar-pelajar mungkin akan gagal. Sebelum itu tuition rakyat kita cuma 6,000 orang. Sekarang kita tambah jadi 10,000 pada 2019, dan sekarang kita naikkan jadi 63,000 orang pelajar dapat tuition percuma. Ini yang saya sebutkan. Kita fokus kepada permasalahan dan mencari penyelesaian dengan cuba mencari akar masalah itu untuk kita ubati. Kalau tak mampu, kita ganti. Kalau perlu ada
rekonstruksi sosial dalam masyarakat kita perlu lakukan. Baik, menarik sekali penekanan yang diberikan kepada aspek masyarakat itu yang saya langsung sebenarnya memberi kesan yang besar kepada aspek ekonomi negeri juga. Baik, kita nak bincangkan dengan lebih lanjut tentang ekonomi negeri Selangor selepas ini. Banyak lagi tumpuan-tumpuan tentang yang dikatakan rancangan Selangor pertama akan kita berikan tumpuan selepas ini. Tok Sri, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Baik, terima kasih anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan tamu istimewa kita yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Datuk Seri, tadi kita tinggalkan perbincangan kita menyentuh tentang ekonomi negeri. Kita semua sedia maklum Selangor adalah negeri yang paling konsisten dari segi ekonomi, menyumbang kepada negara dan sebagainya, dan juga dari segi hasil-hasil yang disumbangkan. Dari segi pencapaian ekonomi mungkin boleh Datuk Seri ceritakan, dan untuk bergerak ke hadapan ini apa agaknya hala tuju yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor? Ya, Alhamdulillah, sebagaimana saya sebut dalam mukadimah tadi, kita merupakan penyumbang terbesar secara konsisten sejak 15 tahun dulu. Kalau saya lihat datanya sebelum ini pun 20-25 tahun lepas, kita kekal sebagai penyumbang terbesar. Angkanya pada tahun lepas adalah 25.5%. Dan ini adalah lonjakan sekitar 0.7% daripada pertumbuhan tahun sebelumnya. Sebelumnya kita mencatatkan pertumbuhan 24.8% pada tahun 2021 dan 24.3% pada tahun 2020 walaupun kita berdepan dengan pandemik pada ketika itu. Dan ia adalah disumbangkan juga dengan aktiviti pelaburan yang rancak dan ekonomi yang rancak. Kick ekonomi kita, kalau saya boleh bahagikan dengan agak mudah, 60% lebih disumbangkan melalui sektor perkhidmatan dan 30% disumbangkan melalui sektor pembuatan ataupun penghilangan. Dan ini menjadikan sektor perkhidmatan terbesar di Malaysia adalah bertapak di negeri Selangor. Mungkin daripada sektor pembuatan kita sama taraf ataupun mungkin kurang sedikit berbanding negeri Pulau Pinang, yang mana negeri Pulau Pinang lebih menumpu kepada sektor E&E ataupun elektronik sahaja. Dan kita agak diversified sebab kita dalam sektor pembuatan kereta, machinery, sektor life sciences ataupun food and beverages, juga antara sektor pembuatan yang terbesar di negeri Selangor. Jadi dalam tempoh 5 tahun saja, Selangor telah menghasilkan lebih kurang 89,000 peluang pekerjaan melalui investment yang bertapak di dalam negeri. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat angka pelaburan Selangor bukanlah selalu di tahap tertinggi. Tetapi kalau dilihat daripada peluang pekerjaan yang dicipta, Alhamdulillah, Selangor merupakan negeri yang sentiasa mencipta ruang pekerjaan dan peluang pekerjaan yang tertinggi di Malaysia kalau diukur daripada 8, 9 tahun atau 10 tahun yang lepas. Dan sudah pasti kita tidak boleh selesa kepada tahap itu saja. Kita mahu menganjak dengan pencapaian yang lebih tinggi. Justru pada tahun lepas, kita telah membentangkan apa yang kita panggil sebagai Rancangan Selangor Pertama. Selepas pembentangan Rancangan Selangor Pertama pada bulan Ogos, kita telah berjaya melonjakkan sumbangan KDNK. Kalau sebelum itu, pertumbuhan kita tahun 2018, 23.7. Tahun 2019, 24.1. Tahun 2020, 24.3. Maknanya di antara 0.2 sampai 0.5. Tetapi daripada tempoh 10 tahun, 0.7 anjakan ini merupakan anjakan yang paling besar. Dan saya percaya ia sikit sebanyak diuja ataupun dirangsang berdasarkan perancangan yang jelas kerajaan negeri dalam memajukan ekonomi melalui Rancangan Selangor Pertama yang mempunyai 4 tiang seri utama, iaitu pertumbuhan ekonomi yang mampan, yang kedua pembangunan sosial dan juga pengagihan yang seimbang, yang ketiga kelestarian alam dan kehidupan rakyat, dan yang keempat kerajaan yang pintar dan berintegriti. Dengan temanya Selangor, negeri yang livable ataupun berdaya huni, makmur, prosperous dan juga smart ataupun pintar. So ketiga-tiga aspek ini dirangkumkan dalam satu program. Setelah hari pertama saya menjadi Menteri Besar, saya melihat bagaimana kita nak corakkan kembali Selangor. Sebab Selangor tidak mempunyai kawasan lapang yang besar ataupun yang dipanggil sebagai greenfield.
hampir 70-75% kawasan kita telah diteroka dengan bangunan, kawasan komersial, kawasan perumahan dan juga perkilangan. Justru apa yang perlu kita buat sekarang ini, kita perlu lihat keunikan satu-satu lokaliti dan dirancang kembali bagaimana pembangunannya supaya ia tidak terlalu mengubah strukturnya dan menjadikan kehidupan itu menjadi kawasan yang dipanggil livable ataupun berdaya huni, bukan kita menukar terus keseluruhan corak. Justru saya anggap ini satu rencana yang dibuat oleh penyelidik awam negeri daripada 2018 sampailah tahun 2020. Sebenarnya ketika nak bentangkan di tahun 2020 berlaku pandemik. Jadi kita terpaksa tangguhkan sampai ke tahun 2022 kerana kita melihat prioriti ataupun keutamaannya pada ketika itu adalah untuk menangani pandemik dan kesan ekonominya. Saya pasti semua orang maklum kalau kita menyebut rancangan Malaysia ke-12 ke-13 itu yang semua sedia maklum, tapi Selangor ini negeri pertama yang ada rancangannya sendiri. Jadi untuk dalam tempoh 5 tahun akan datang, bagaimana Datuk Seri melihat apa yang telah digagaskan ini, impaknya kepada negeri Selangor ini? Ada beberapa teguran daripada pihak pembangkang ataupun kritikan setengah pihak yang mengatakan kita agak ambitious ataupun ambisi kita agak tinggi dengan meletakkan sasaran sumbangan 30% menjelang pengakhiran kepada rancangan 5 tahun ini. Namun begitu, melihat kepada anjakan yang saya sebutkan tadi, saya percaya kita boleh sampai kepada sasaran 30% sumbangan KDNK apabila tamat rancangan ini pada tahun 2026 nanti. Dan rupa bentuk Selangor sebagaimana yang terkandung dalam slogan rancangan Selangor pertama, berdaya huni, maju dan pintar, itulah rangkuman yang ingin kita laksanakan atau kita gambarkan di dalam negeri, kerana rancangan ini bukan hanya kita mencatatkan apakah aktiviti ekonomi di sesuatu lokaliti. Kita juga mengambil kira terhadap beberapa dasar dan juga blueprint yang telah dibentangkan oleh pihak kerajaan negeri. Misalkan blueprint pembangunan ekonomi industri aeroangkasa. Selangor adalah tuan rumah kepada 62% kepada industri aeroangkasa di Malaysia. Belan rancangan dan juga blueprint industri rail melalui konsultasi rail negeri Selangor, di mana kita hampir 90% industri rail di Malaysia bertapak di negeri Selangor. Tidak ketinggalan pelan-pelan pembangunan ekonomi dan perindustrian, pelan blueprint pembangunan pengangkutan awam dan kemajuan di dalam negeri Selangor. Itu semua dirangkumkan secara keseluruhan. So daripada situlah kita berharap agar rancangan ini menyediakan kawasan-kawasan pembangunan baru seperti IDRIS, Integrated Development Region in South Selangor ataupun at South Selangor, yang menumpu kepada kawasan Anjung Selatan Selangor. Dan juga kita ada Sabak Benam Development Area yang memberikan sokongan untuk kawasan utara Selangor, terutamanya Sabak Benam. Dan juga SMG, Selangor Maritime Gateway, yang menghubungkan jajaran sepanjang 56 hingga 60 km Sungai Kelang yang berfungsi dan boleh menjadi kawasan nadi pembangunan baru di dalam negeri Selangor. So, aspek-aspek itu akan diterapkan, aspek pintarnya akan menjadi pusat pembangunan ekonominya, tapi masih lagi mengekalkan aspek-aspek livable dengan mengekalkan aspek kejernihan dan juga kebersihan sungai maupun penanaman pokok dan juga alam sekitar yang baik untuk dihuni. Betul sih, kalau kita lihat ke dalam perincian yang digagaskan dalam teras satu, mungkin kalau dapat diperincikan sedikit, mengukuhkan lagi status Selangor sebagai nadi pertumbuhan ekonomi, destinasi utama pelaburan berkualiti di Malaysia. Kita sedia maklum di Malaysia, tapi disebutkan juga di rantau Asia. Apa yang mungkin Datuk Seri boleh jelaskan kepada penonton kita? Ya, dalam 5 tahun ataupun 6 tahun kebelakangan ini, antara tema penting yang berlaku kepada perbandaran ataupun provinsi di seluruh dunia adalah persoalan tentang smart city. Kita telah melancarkan blueprint ini semenjak daripada tahun 2017-2018 lagi. Berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia, malaupun hinggalah kepada apa yang dilaksanakan di peringkat persekutuan. So, aspek digitalisasi ini telah mula kita teroka dengan sangat agresif pada permulaan 2016 sampailah sekarang. Hinggalah di tahun 2020 kita telah mencadangkan peruntukan sehingga 300 juta untuk menghubungkan aspek-aspek digitalisasi dalam pentadbiran kerajaan dan dalam kehidupan rakyat.
Dan kebetulan pandemik telah memberikan suntikan kemajuan kepada program digitalisasi. Program kita seperti e-Bazar Raya ataupun Tahun Baru Cina telah mendapat sambutan yang sangat luar biasa dan juga mendapat hasil jualan yang mencecah hingga lebih daripada 100 juta ke 200 juta. Malahan pernah mencecah hampir 1 bilion ringgit Malaysia kitaran perniagaannya. Jadi saya lihat ia telah merupakan akar dan sendi penting. Sebab itu aspek smart dan pintar itu kita tekankan di dalam pentadbiran kerajaan dan juga dalam cita-cita rancangan sanggup pertama. Kedua, kita masih lagi juga memfokus kepada kawasan-kawasan pembangunan seperti Idris. Di dalam Idris itu ada konten tertentu seperti pelabuhan ketiga ataupun pelabuhan di Pulau Keri yang mempunyai keluasan lebih kurang 40,000 ekar secara keseluruhannya, yang juga boleh dihubungkan dengan beberapa kawasan-kawasan pelancongan yang ampuh seperti kawasan Borib dan juga Avani Sepang. So keseluruhan lokaliti itu dan tidak ketinggalan di kawasan seperti Gamuda, Cove dan juga taman-taman tema air yang berada dalam Sepang dan juga Kuala Langat. Kawasan inilah yang saya percaya contoh salah satu daripada tiga, salah satu contoh yang membugar, yang boleh menjadi anjakan kepada pertumbuhan ekonomi dan juga bakal menjadi kawasan baru kepada rakyat negeri Selangor. Sebab di kawasan tengah negeri Selangor daripada Petaling Jaya sampailah ke Kelang, inilah boleh dianggap sebagai kawasan yang paling padat. Di sini saja saya percaya lebih daripada 50% rakyat di negeri Selangor tinggal di kawasan Petaling Jaya. Kebetulan Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan yang terbaru Kelang merupakan kawasan bandaraya sekarang. Yeah. Kita merupakan satu-satunya negeri mempunyai 4 connected city yang begini, dan sebab itu kita nak cantumkan pentadbiran dan pengurusannya sebagaimana yang dibentangkan dalam tawaran terbaru supaya ia menjadi satu kawasan yang vibrant, paling maju, paling banyak aktiviti ekonomi, tetapi pentadbiran yang paling cekap dan paling efisien. Dan di kawasan selatan Selangor, di kawasan utara Selangor, turut kita bangunkan dan kita cuba ujakan sebagaimana usaha yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, khususnya pada tahun 80-an dan tahun 90-an. So ini beberapa perkara yang kita tekankan, di samping kita masih lagi mengekalkan aspek-aspek kebajikan dan pemerhatian kepada rakyat yang memerlukan sokongan. Kita tak nak berbangga dengan angka pertumbuhan yang memberangsangkan, tetapi ada rakyat di dalam negeri Selangor yang tertinggal. Tertinggal bukan kerana apa? Kerana tidak mempunyai peluang yang adil. As a responsible government ataupun kerajaan yang bertanggungjawab, kita kena mewujudkan keadilan peluang ini kepada rakyat dan warganya. Datuk Seri, tadi Datuk Seri mengatakan ada 4 bandar-bandar yang dah orang kata connected, terhubung dalam Selangor ni, satu-satunya yang terdapat dalam Malaysia ni. Jadi saya rasa penghuni-penghuni di kawasan-kawasan ini juga sudah mengalami satu bentuk perubahan untuk tinggal di bandar, tinggal di pusat bandar, dan bagaimana Datuk Seri melihat apa lagi yang boleh diharapkan? Mungkin pada satu ketika mereka mengatakan ini tempat tinggal kami sudah cukup moden, sudah cukup maju. Tapi apa lagi yang boleh mereka ini harapkan supaya kehidupan untuk tempoh masa yang akan datang ni lebih lestari di kawasan itu? Ada perancangan-perancangannya yang boleh diletakkan sasarannya? Ya, ini adalah sebahagian apa yang saya cuba letakkan imajinasi dan juga perancangan kita dalam tawaran terbaru menuju kepada pilihan raya negeri ini. Bahawa kita ingin menghubungkan 4 bandar ini sebagai a Greater Klang Valley. Malahan kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan secara berterusan, saya percaya Kuala Lumpur juga boleh terlibat sama dalam rangkaian kawasan paling maju, paling moden dan paling mempunyai getaran ekonomi yang paling rancak. Kelima-lima kalau kita masuk Kuala Lumpur sampai ke Kelang, mempunyai pelabuhan, mempunyai lapangan terbang seperti Subang, mempunyai kawasan industri seperti di Petaling Jaya dan juga di Puchong, dan tidak ketinggalan menjadi pusat ekonomi perbankan dan ibu pejabat. Sebab itulah yang bila saya sebut serantau tadi, kita mempunyai potensi ini yang perlu di-unlock. Cara unlocknya mungkin kita kena perkemaskan pentadbiran.
Nak kemaskan pentadbiran, kita kena seragamkan sistem dan hukum. Salah satunya, kita boleh jadikan kawasan ini sebagai kanurbasi, istilah geografi, ataupun sebagai kawasan metropolitan yang boleh bersaing dengan Jakarta. Walaupun angka kita mungkin dalam 3-4 juta. Ataupun kalau campur Kuala Lumpur, kita akan cecah hampir 10 juta penduduk di kawasan sana. Dan ia boleh bersaing dengan Bangkok, boleh bersaing dengan Jakarta, boleh bersaing dengan kota Singapura sebagai kawasan yang mempunyai pelabuhan untuk keluar masuk, lapangan terbang untuk orang keluar masuk, dan juga kawasan yang didiami untuk aktiviti ekonomi dan aktiviti-aktiviti lain. Tapi aspek kelestarian akan tetap diambil kira. Sebab itu SMG, Selangor Maritime Gateway, yang melingkari sepanjang jalan-jalan di situ akan tetap menjadi perhatian kita, menjadi sumber air kelak kepada rakyat negeri Selangor dan menjadi sumber kepada kelestarian kehidupan di dalam negeri Selangor. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi, Datuk Sri. Selepas ini kita akan melihat beberapa lagi aspek, termasuklah juga aspek, kalau boleh Datuk Sri sentuhkan sikit aspek penembusan jalur lebar ini sedikit kepada mungkin yang duduk di kawasan-kawasan pinggir ataupun bukan di pusat-pusat bandar ini. Kita nak berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat, jangan ke mana-mana. Baik, anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bicarakan tentang ada apa dengan Selangor bersama dengan tetamu istimewa kita yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Ahmaduddin Syari. Datuk Sri, kita tinggalkan penonton tadi dengan soalan tentang pemerkasaan ataupun tentang penembusan jalur lebar ini. Kita sedia maklum di kawasan bandar ini bukanlah kawasan yang boleh kita katakan mempunyai masalah lagi. Semuanya telah ada akses dan sebagainya. Tapi ada mungkin kawasan-kawasan yang berada di pinggir-pinggir bandar kita ataupun di kawasan-kawasan di luar bandar yang mungkin ada sedikit lagi yang boleh kita perkemaskan ataupun Datuk Sri perkemaskan. Kalau boleh Datuk Sri perancangannya. Ya, dengan hala tuju negeri Selangor sebagai sebuah negeri pintar ataupun yang dipanggil sebagai smart state, sudah pasti penembusan jalur lebar merupakan antara kerang ataupun antara kunci bagi menjayakan impian menjadi sebuah negeri pintar. Dan sebab itu pada menjelang tahun 2019 lagi saya telah mempunyai komunikasi dengan pihak Telekom Malaysia khususnya bagi memastikan pemasangan fiber optik dapat diperkemaskan dan dipercepatkan. Pada waktu itu, kita mempunyai sekitar 65 hingga 70% tembusan jalur lebar di negeri Selangor dan menjelang akhir tahun 2021, saya telah dimaklumkan bahawa tembusan kita telah mencecah lebih 80%. Baru-baru ini ketika dalam satu ucapan merasmikan sebuah data center di Petaling Jaya, Yang Berhormat Wabi Fahmi Fazil menyebutkan bahawa kita telah mencapai lebih kurang 90 hingga 95% tembusan jalur lebar dan juga 5G di negeri Selangor. Dan semalam sewaktu ada beberapa program dan acara dan melalui ucapan beliau juga menyebutkan bahawa pemain-pemain utama kepada sektor telekomunikasi sudah mula dan setuju untuk pelaksanaan 5G di Malaysia dan hubungan kerajaan pusat terutamanya dengan Elon Musk telah menjemput Starlink dan sebagainya yang boleh menjadi tanding balas kepada rakan-rakan ini. Dan dalam tahun lepas sebenarnya kita telah meluluskan ataupun membenarkan pendaratan jalur lebar daripada lingkaran di bawah laut yang untuk sampai di daerah Sepang. Ini semua akan memberikan anjakan yang besar kepada penembusan jalur lebar dan juga kepantasan internet sampailah kepada teknologi 5G. Dengan apa yang dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Wabi Fahmi semalam, saya percaya ia akan menjadi catalyst dan game changer penting kepada kelahiran sebuah negeri pintar ataupun paling tidak kawasan Great Klang Valley yang sangat pintar, pantas dan hidup dalam keadaan pintar ataupun dalam
smart city ataupun smart state. Okey, ini satu yang amat melegakan lah. Satu berita yang 95% itu satu angka yang amat tinggi Datuk Seri. Kami tentu sekali seronok mendengarnya. Baik, kita juga nak mengetahui tentang yang digagaskan ataupun antara yang ditetapkan dalam tema ataupun teras utama dalam kerangka Hal Tuju Negeri Selangor ini yang disebutkan sebagai Selangor Penyayang. Saya pasti ini satu perkara yang dekat dengan rakyat. Kalau dapat Datuk Seri kongsikan apa agaknya inisiatif-inisiatif yang ada di Selangor ni yang untuk dekat dengan rakyat dalam kerangka Selangor Penyayang ini. Baik, program yang kita panggil sebagai Iltizam Selangor Penyayang sebenarnya adalah satu anjakan terhadap perspektif kebajikan dan bantuan kepada rakyat. Kalau dahulu kita selalu panggil dia sebagai kebajikan, maknanya kita nak membantu mereka yang hidup mungkin agak tertinggal, daif ataupun duduk dalam kategori B40 ataupun miskin. Tetapi istilah Selangor Penyayang ini sebenarnya ingin mewujudkan satu budaya. Budaya dalam masyarakat bahawa kerajaan membantu dan mengangkat martabat dan maruah rakyat melalui sokongan-sokongan program kita. Bukan memberikan bantuan kepada yang miskin dan akhirnya mereka harus bergantung sepenuhnya kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab itulah saya sebutkan tadi, kita cuba selesaikan masalah ini sampai ke akar umbi. Bukan hanya menjadikan ia satu program yang disukai, diminati dan mungkin menjadi tagihan undi menjelang setiap kali pilihan raya. Justru saya ambil contoh dalam bidang kesihatan. Dalam bidang kesihatan, kita telah mengubah apa yang dikatakan Kad Peduli Sihat sebagaimana yang telah dibuat oleh pentadbiran ataupun kepimpinan sebelum ini. Satu program yang sangat baik yang memberi peluang untuk rakyat menikmati rawatan kesihatan secara lebih cepat berbanding berbaris di klinik-klinik dan hospital kerajaan. Namun begitu, kita juga lihat bahawa peratusan penyakit NCD ataupun non-communicable disease seperti sakit jantung, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi, hypertension dan sebagainya masih lagi tinggi. Justru kita telah menganjak program itu kepada Iltizam Sihat Selangor sekarang yang mana dia melihat daripada awal end to end. Bermula daripada saringan kesihatan. Alhamdulillah saya rasa sekarang ni lebih 30-40 ribu telah melakukan saringan. Saringan bukan pemeriksaan darah gula saja. Kita turut membuat saringan-saringan kanser supaya kanser dapat dikenal pasti lebih awal dan juga diikuti rawatan sama ada sebagai pesakit luar dan juga rawatan penyakit kritikal. Dan yang ketiga, kita juga tekankan tentang aspek pelindungan sebab mereka yang terlibat dalam program ini dilindungi dengan insurans. Dalam pada masa yang sama, kita turut menubuhkan Sukarelawan Kesihatan Selangor. Sebab ketika pandemik COVID-19, kita mendapat pengajaran yang sangat penting. Kita perlukan ejen masyarakat untuk menangani masalah penyakit seperti epidemik dan juga pandemik. Sebab pandemik dan epidemik sebahagian besarnya ia disumbangkan oleh sikap. Menangani denggi sebagai contoh, setiap 5 tahun, setiap 5 minit 1 minggu. Ia bukan kita hapuskan nyamuk Aedes itu selalu menggunakan fogging dan sebagainya. Akhirnya jamuk itu turut mutate dengan bahan kimia yang digunakan dan akhirnya kita perlu menambah kapasiti chemical ataupun bahan kimia untuk membunuh nyamuk ini. Dan akhirnya mungkin nyamuk itu terus survive, manusia yang mati terhidu fogging yang telah disemburkan ataupun ditaburkan. Sebab itu behavior itu penting. Jadi kita buat sukarelawan. Sukarelawan ni akan melihat aspek kesihatan secara keseluruhan, insurans, saringan dan juga kesedaran. Kesedaran kesihatan tentang cara hidup sehat dan juga kesihatan mental. Itu yang saya sebutkan bahawa konsep penyayang dan rahmah kita itu bukan hanya menjadikan kita negeri yang bagi anak tuan-tuan pergi klinik tak perlu bayar. Bukan itu. It's not a populist game. Tetapi we settle the root of the problem ataupun permasalahannya. Saya sebut tadi tentang tuition. Kita tahu angkanya berapa ramai yang gagal. Jadi macam mana kita nak bantu yang gagal ni supaya mereka tidak gagal dalam sijil pelajaran Malaysia. Juga kita kembangkan supaya pelajar-pelajar ini ready. InsyaAllah dalam tahun-tahun mendatang, kita ada program seperti teknikal vokasional
Kita kerjasama dengan Apple, kita kerjasama dengan Siemens, kita kerjasama dengan Festo. Malah kerjasama dengan Apple ni menjadikan pusat kecemerlangan kita ni satu-satunya di Asia Tenggara. Orang daripada Indonesia, daripada Filipina dan juga daripada Singapura juga datang untuk membuat latihan bagi coding switch mereka. Dan dalam masa yang sama, kita nak kembangkan teknikal dan vokasional ni di peringkat menengah supaya persediaan mereka tu dapat sampai kepada keperluan pekerjaan. Itu yang saya sebutkan. Konsep ramah tu di akhirnya jadi culture. Kita bantu orang, ia bukan hanya bantuan kerajaan, tetapi rakyat juga melihatnya sebagai satu motivasi untuk sama-sama menjadi sebuah masyarakat yang penyayang, yang membantu mereka yang miskin, membantu anak yatim sebagai contoh, dan tidak ketinggalan membantu mereka yang memerlukan supaya kehidupan kita tu standardnya sama, maruahnya sama. Kita bukan lihat orang ni, kamu miskin dan saya nak bantu. Bukan begitu. Tapi kamu miskin, kali duduk dengan saya, kita nak hidup sama-sama dan anda dapat peluang yang sama, yang adil di negeri yang kita cintai. Bercakap tentang kemiskinan ini, saya pasti cabaran yang cukup besar bagi sebuah negeri maju seperti Selangor ini adalah bila kita sebutkan tentang miskin bandar, Datuk Seri. Dan kalau kita lihat dalam gagasan rancangan Selangor Pertama ini, teras keduanya tentang peningkatan sejahteraan dan keterangkuman sosial, ada menyebut tentang sasaran kemiskinan relatif ini hanya 11% menjelang 2025. Progresnya setakat ini dan bagaimana yang kalau Datuk Seri boleh terang tentang kemiskinan relatif ini dan usaha kerajaan negeri. Ini satu langkah yang sebenarnya agak berani dibuat oleh kerajaan sebab biasanya orang akan lihat pada kadar kemiskinan tegar dengan meletakkan satu angka pendapatan tertentu. Tapi kemiskinan relatif ini merupakan satu cabaran kepada kita untuk buktikan bahawa kita tangani kemiskinan bukan hanya dalam lihat mata pencarian itu, tetapi kualiti kehidupan mereka. Justru beberapa program-program ekonomi kita bukan hanya menumpu kepada syarikat-syarikat besar, konglomerat yang ampuh dan berdaya saing. Itu sudah pasti ada dalam dasar-dasar pro-bisnes kita. Tetapi kita turut kembangkan kepada perniagaan-perniagaan baru ataupun peluang perniagaan baru. Program microkredit kita Hijrah. Antara sasaran daripada awal kita adalah untuk melahirkan lebih ramai kelompok berpendapatan menengah ataupun M40 di dalam negeri Selangor. Ini kita lakukan berterusan. Kita dah belanjakan lebih kurang 250 juta kerajaan negeri keluarkan dan pinjaman yang telah dikeluarkan adalah sebanyak lebih 500 juta. Maknanya daripada 250 juta hasil daripada suntikan kerajaan negeri, kita telah mampu kitar semula dan atau kitarkan kepada pinjaman-peminjam lain yang lebih bernilai lebih daripada angka yang disuntik di peringkat awal. Keseluruhan kita mempunyai lebih kurang 60,000 alumni pada ketika ini. Di samping meningkatkan kebolehan kita daripada segi kemahiran, pengetahuan seperti teknikal dan vokasional. Sebab itu sasaran kita, tawaran kita untuk 5 tahun ke depan nanti adalah bukan hanya mencipta peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan melalui dengan berpendapatan tinggi. Bagaimana nak dapatkannya? Melalui aktiviti pendidikan, sama ada pendidikan di peringkat ketiga universiti yang memang sudah ada sistemnya, teknikal vokasional yang kurang dan juga masih lagi belum cukup dan belum lengkap ekosistemnya. Ini adalah contoh bagaimana dalam sektor pendidikan ini kita tahu isunya pendapatan. Tetapi kita bukan force pemilik perniagaan ataupun kerajaan untuk hanya meningkatkan gaji. Tapi bagaimana peningkatan ini disekalikan dengan produktiviti, kemahiran ikhtisas yang lebih baik dan kemampuan-kemampuan yang diperlukan ataupun skill-skill yang diperlukan untuk industri pada hari ini dan juga pada masa depan. Baik, kita akan berehat untuk kali yang terakhir sebelum kita ke diskusi ataupun soalan di blok-blok terakhir. Kita nak berehat seketika dulu, kita kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Baik, kembali bersiaran dalam Soal Rakyat. Kita nak terus pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Kita sekarang ini telah pun rancak dan sedang berjalan kempen pilihan raya negeri dan pastinya harapan yang besar juga kepada Datuk Seri dan juga pasukan Pakatan Harapan untuk meninjau ataupun melihat mandat sekali lagi diberikan oleh rakyat dan pastinya ada perkara-perkara yang menjadi fokus supaya rakyat terus memilih
pasukan Datuk Seri untuk meneraju Selangor di bawah pimpinan Datuk Seri, mungkin agaknya apakah fokus dan juga hala tuju yang telah digagaskan dan digariskan supaya 5 tahun yang mendatang ini kekal prestasi Selangor itu seperti ada yang sekarang ini, Datuk Seri? Ya, saya suka untuk menyambung pandangan saudara berkenaan dengan kekal. Maknanya kita perlu apa? Kita perlu satu kesinambungan. Kesinambungan kepada kejayaan ekonomi yang ditempa paling tidak dalam 15 tahun. Kumpulan Pakatan Harapan terutamanya telah membuktikan kemampuan kita, keupayaan kita mengekalkan konsistensi pembangunan dan juga kemajuan sehingga Selangor terus menjadi the economic powerhouse of Malaysia ataupun gedung ekonomi Malaysia yang paling besar. Dan kali ini gabungan kita tidak bersendirian. Kita turut bersama dengan rakan-rakan yang pernah menjadi lawan kita iaitu Barisan Nasional yang mempunyai tradisi pembangunannya yang cukup kemas dan tersendiri. Mengisi kemerdekaan semenjak daripada tahun 60-an dan 70-an hinggalah membawa Selangor menjadi negeri maju. Gabungan yang agak mantap ini kalau diserasikan sebenarnya akan membawa Selangor ke tapak dan juga level yang lebih baik pada masa depan dengan beberapa prinsip. Prinsip tentang pentadbiran yang telus dan juga beramanah dan berintegriti, mengekalkan program-program yang terbuka dan juga mengekalkan sikap moderat dalam hala tuju pembangunan negeri Selangor dan mengambil kira aspek-aspek tentang kompetensi masyarakat melalui pengukuhan sistem pendidikan dan juga memberikan latihan kemahiran kepada sumber daya tenaga manusia. Keempat, kehidupan rakyat yang adil, yang bahagia dan juga lestari ataupun mampat. So, 4 galasan-galasan ini merupakan perkara yang kita tawarkan dalam tawaran yang kita telah bentangkan beberapa hari yang lepas. Termasuk beberapa perincian terhadap pengukuhan agama sebagai sumber daya masyarakat yang bermaruah, program-program pengukuhan pengajian turas sebagai contoh yang diteroka pada tahun ini terutamanya ingin dikembangkan. Dan tidak ketinggalan aspek-aspek seperti modernisasi perbandaran dan kawasan perbandaran baru dan juga memastikan kehidupan rakyat disambung ataupun diberikan kehidupan yang baik melalui aktiviti Iltizam Selangor Penyayang ataupun program-program people centric. So aspek inilah cuba kita jadikan Selangor menjadi sebuah negeri yang idaman kepada semua orang untuk tinggal. Dan ia benar-benar memberikan kebahagiaan dengan melibatkan semua, menangani kemiskinan dan isu masyarakat di luar bandar, menghubungkan mereka dengan kemudahan infrastruktur. Salah satu daripada sasaran kita bagaimana kawasan utara Selangor nak di-unlockkan dengan kita buat jajaran kereta api yang sudah sampai Kelang. Kalau disambung sampai Kuala Selangor, hanya sekitar 15 hingga 20 km. Dan ini kalau berlaku, seperti Carey Island dan masalah transportation ini sebenarnya akan berlaku dengan lebih baik kalau kita bersekali dengan kerajaan persekutuan. Dan ini peluang yang ada pada negeri Selangor supaya semua saranan kita, plan kita yang direncana itu dapat sampai. Malahan saya percaya dengan tradisi rakan baru kongsi kita, pengalaman kita dan sebagainya akan menjadikan kita mencapai satu yang luar biasa dan menjadi kebanggaan Malaysia pada masa depan. Datuk Seri memperincikan pelbagai inisiatif dan juga rancangan-rancangan di pihak kerajaan. Apa yang mungkin Datuk Seri boleh harapkan di peringkat rakyat umbi, di peringkat rakyat di bawah ini untuk sama-sama turut serta dalam gagasan ini dalam untuk menjayakan apa yang telah direncanakan oleh kerajaan negeri, Datuk Seri? Ya, sebab itu elemen unity dan perpaduan sangat penting dalam negeri kita. Kita tidak boleh bergerak ke kiri tetapi rakyat tidak ikut sama ataupun memilih hala tuju yang lain. Sebab itu engagement, temu-tembung kita dengan rakyat dan juga perbincangan komunikasi dengan rakyat harus berjalan dengan lebih rancak dan bukan menjadi musuh. Itulah yang kita tekankan semenjak 5 tahun kebelakangan ini terutamanya. Bukan hanya mendengar pandangan tersebut tetapi juga kadang-kala memberikan perspektif yang tertentu supaya mereka faham. Kalau ikutkan memang kita tidak akan suka apabila kawasan perumahan kita akan sedikit terganggu. Tetapi kalau kita lihat impak kepada kehidupan kita pada masa depan, saya percaya semua rakyat harus bersama-sama dengan
langkah dan hala tuju ini dan kita telah buktikan. Bukan kita cakap kosong. 15 tahun ini kita telah buktikan dengan mengambil kira beberapa pertimbangan-pertimbangan, dengan melayan beberapa pembangunan yang sampai dan juga mengambil kira aspek daripada pandangan badan bukan kerajaan dan mereka yang menjadi pengkritik tegar bahawa kita sentiasa berada dalam landasan yang sangat terbuka, tetapi kerajaan juga harus move on ke depan. Kita tidak boleh stagnan pada tahap-tahap tertentu kerana akhirnya generasi mendatang layak untuk menerima ataupun menduduki negeri Selangor yang sentiasa maju, kekal sebagai paling berdaya saing dan menjadi idaman rakyat Malaysia. Datuk Seri, ada 2-3 minit berbaki ni. Apa agaknya harapan yang boleh Datuk Seri kongsikan untuk semua rakyat Selangor ni, terutama sekali yang sama-sama ingin memacu Selangor menuju bergerak ke hadapan ini menjadi sebuah negeri yang terus berada di atas ni di dalam kalangan negeri-negeri ini. Pelbagai juga kita dengar di aspek kiri dan kanan dalam tempoh kempen ini. Tapi untuk rakyat Selangor pasti ada satu kata-kata hikmat yang boleh dipegang untuk bergerak ke hadapan ini, Datuk Seri. Negeri Selangor memerlukan kesinambungan kepada kestabilan, kemakmuran menuju kepada kegemilangan. Ya. Pilihlah yang telah terbukti, yang telah jelas melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan integriti. Dan kita tidak boleh bereksperimen kerana eksperimen ke Selangor ini akhirnya akan mengganggu ataupun mungkin boleh menjejaskan bukan kita di Selangor tetapi seluruh Malaysia kerana kita adalah nadi dan teras kepada negara yang kita cintai. Kita ada responsibility sama-sama, fikirkan dengan matang, lihat dengan bijak dan pilihlah dengan hati yang terbuka, bukan dengan perasaan yang amarah ataupun emosi serta kebencian yang kadang-kala tidak benar, apatah lagi berasaskan fitnah dan data yang palsu. Sedikit sebelum kita berakhir, Datuk Seri, pesanan Datuk Seri, tanggungjawab 12 Ogos ini? Kepada keseluruhan pengundi-pengundi di negeri Selangor, jalankan tanggungjawab anda. Ini untuk 5 tahun mendatang. Kita perlukan kesinambungan untuk kegemilangan kita yang berterusan. Mengundi 12 hari bulan. Jangan lupa semua. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pesanan yang cukup penting untuk rakyat Selangor. Kita dah pun berdiskusi setengah jam, 1 jam yang tadi, perkara-perkara yang penting untuk kita semua cakna, apa yang direncanakan, apakah implikasi kepada ekonomi negeri dan juga negara khususnya. Sebagai rakyat, kita perlu jalankan tanggungjawab kita dan juga kita perlu sama-sama memberi sumbangan kepada pembangunan negeri dan sebagainya agar kita bergerak seiringan menuju masa hadapan. Baik, terima kasih atas perhatian anda. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam siri Soal Raya akan datang. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Syari, Menteri Besar Selangor. Anda jangan lupa untuk keluar mengundi. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi insyaAllah.